Audio Jungle. Saya nak akhir sedikit saya sentuh tentang Johor ni. Kerana ada dibangkitkan soal oleh Tuan Agung tentang kestabilan politik, jangan politik siang malam. Dah ada pilihan raya kena politik siang malam lah tuanku. Sebab itu bagi kita tidak ada sebab mengapa dipaksa ada pilihan raya. Hanya kerana keangkuhan satu parti, kononnya kerana menang besar di Melaka, dia nak tunjuk gagah dia. Belum tentu. Ya. Kadang-kadang orang mula tersasul kerana terpukau dengan kemenangan sedikit. Yang dia rasa dia mesti menang semua. Ya. Tapi soal dia, dengan COVID macam ni, dengan Omicron berapa orang? Saya dengar hari pertama 22 ahli parlimen yang positif. Ya. Kita tak kempen, tak boleh. Kempen, walaupun SOP itu ketat, tak mensabar, tapi tidak ada pilihan raya. Ya. Yang nak sangat pilihan raya, boleh, sebab apa? Saya nak beritahu peristiwa semalam. Ketua Bangkang, semalam saya menghadiri satu ceramah di Johor, sebelah Iskandar Puteri. Kemudian denda kompaun RM3,000 di atas 3 kesalahan. Yang pertama, penceramah tak pakai mask. Sedangkan dalam parlimen kita tak pakai bila bercakap. Yang kedua, tak ada lorong masuk dan keluar. Sedangkan ceramah di luar dewan, nak masuk ke mana, nak keluar ke mana. Yang ketiga, SOP. Jadi ini di denda RM3,000 bagi kami ni memang teruk sangatlah. Dan Perdana Menteri berjanji, saya semalam cakap Perdana Menteri, kita kempen boleh sampai pukul 11. Perdana Menteri kata kenapa tidak sampai pukul 12? Apa beza COVID pukul 10 dengan COVID pukul 12? Tapi cakap lain, yang dilaksanakan di sana lain. Ini yang jadi masalah pada kita. Setuju tak Tuan Bangkang? Semalam Perdana Menteri dalam pertemuan kita memberi pengakuan untuk dilonggarkan sedikit. Pilihan raya kita tak setuju. Ada orang kadang-kadang kita takut. Tapi masalah inilah. Ada pilihan raya tak boleh kempen. Kempen 100 orang. Tempat dalam dewan. Jadi banyak syarat-syarat dia. Kalau kita buat SOP, maknanya ada social distance, saya setuju. Mesti pakai mask, saya setuju. Tapi kena bagilah kelonggaran. Pilihan raya apa kalau macam ini? Ya, tapi sebenarnya motif dia adalah memenangkan satu pihak. Dia tidak adil proses dia. Ya, karena kita dengan keterbatasan kita, ya, tidak ada jentera. Yang caranya adanya menyampaikan maklumat kepada rakyat melalui ceramah-ceramah. Dan ini memang dihalang. Tapi isu di Johor ini ialah isu pengangguran, upah murah dan 400 pekerja Malaysia, kebanyakan rakyat Johor yang di Singapura. Dan kita tak izinkan mereka balik untuk mengundi dan ada sekatan-sekatan yang diteruskan. Kemudian pembangunan ekonomi Johor yang tidak seimbang. Ya, kalau ada pun sedikit pembangunan di Johor Selatan. Kalau pergi kawasan-kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tidak ada. Jadi dia ada lagi kesenjangan. Jadi saya rasa ada kelemahan besar dari segi konteks pembangunan yang disebut pembangunan rakyat, meningkat kehidupan taraf mutu hidup rakyat yang disebut dalam titah diraja hari Isnin. Kemudian yang lain juga ialah soal perumahan. Perumahan rakyat adalah di antara isu besar yang dihadapi oleh rakyat terutama di Johor Selatan. Jadi saya percaya sepatutnya pilihan raya ini menyentuh hal-hal yang sedemikian. Ya. Dan rekod kerajaan sebelum ini tidak begitu membanggakan dalam menangani ketiga-tiga masalah tersebut. Jadi saya harap sekali lagi isu-isu yang saya bangkitkan ini. Yang Berhormat Ketua Bangkang boleh? Yang Berhormat, cuma nak tanya pendapat Yang Berhormat Port Dickson tentang kekeliruan yang sekarang ketara diminda rakyat di antara PN dan BN. Sedangkan dalam kerajaan mereka bersama. Tetapi semasa berkempen, kita lihat Yang Berhormat Paguh membuat kenyataan-kenyataan menghentam Yang Berhormat Pekan dan juga sebaliknya. Jadi rakyat dalam keadaan begitu keliru. Siapakah yang sebenarnya mentadbir kerajaan? Apakah komen Yang Berhormat mengenai perkara ini? Terima kasih. Ketua Bangkang boleh hantar jaya sikit. Betul. Memang
rakyat yang keliru, saya nasihatkan, kalau PN kutuk BN, BN kutuk PN, kita pilih PH dengan keadilan lah. Tapi ini dari segi maksud yang ditanya itu ialah kerana kacau bilau lah. Di persekutuan ada kerajaan, satu kerajaan tetapi dua mazhab. Kemudian di kempen di bawah itu serangan bertubi-tubi di antara satu sama lain. Jadi katanya rakyat keliru. Jadi saya cadangkan supaya rakyat balik kepada pokoknya. Bukan permusuhan pribadi, bukan permusuhan parti, tetapi melihat kepada agenda parti dan harapan kepada rakyat untuk bawa perubahan. Dan harapan kepada rakyat bawa perubahan seperti mana di Johor, penyelesaian masalah ekonomi yang lebih seimbang, menyelesaikan masalah pengangguran dan menyelesaikan masalah perumahan. Dan ini bagi saya terkait dengan apa yang saya tekankan pada awal, ini isu governance. Ya, kita tidak boleh terus kelihatan lemah sehingga diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu. Kita mesti berikan satu harapan kepada rakyat dan mengakui apa keterbatasan sebelum ini dan meneruskan agenda pembangunan, dan saya percaya ini boleh diluruskan dengan mandat diberikan seperti mana mandat pada tahun 2018 kepada Pakatan Harapan dan Keadilan dalam perayaan ini. Ketua Bangkang boleh sikit. Sebab itu saya minta supaya Perdana Menteri melihat semula SOP supaya beri keadilan. Mereka yang putuskan ada pilihan raya, mereka harus sedia untuk terima SOP yang lebih adil. Dan saya harap SPR jangan dianggap sebagai perkakas untuk memihak kepada beri kepentingan kepada satu pihak sehingga menjejaskan proses pilihan raya yang adil. Boleh, Speaker. Ya, Nombor Ketua Bangkang, terima kasih, Speaker. Ini berkait tentang isu rasuah yang dibangkitkan awal tadi, yang saya fikir penting untuk dapatkan perhatian Dewan ini. Semasa Yang Berhormat menjadi Pemangku Perdana Menteri tahun 1997, kita telah memperketatkan akta rasuah, pencegahan rasuah ini. Dan kita lihat ketika itu Yang Berhormat yang sebagai Pemangku Perdana Menteri melalui jalan yang cukup sukar, diuji dengan penjara dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita lihat selain daripada manusia ataupun orang individu yang melakukan rasuah, sekarang ni dah jadi satu institusi dibuat untuk menyamun duit rakyat. Jadi saya nak melihat pemikiran Yang Berhormat Ketua Bangkang, bagaimana untuk ke depan ini, adakah perlu kita revisit semula dengan izin akta pencegahan rasuah ini, dan sistem keuangan negara kita yang kita lihat boleh dengan senang dibolosi dengan transaksi yang besar, yang tentunya membebankan keuangan negara kita. Terima kasih. Maka memang saya akan tamatkan ucapan sekarang untuk beri ruang pergerakan lain. Tapi pindaan akta BPR pada ketika itu memang satu yang kontroversial. Ada peruntukan mengatakan andai kata seorang menteri atau pejabat awam itu didapati mengumpulkan harta yang banyak dan dikesan hanya 5 tahun atau 10 tahun kemudian beliau masih boleh didakwa. Sebagian besar pada rakan-rakan saya di Jemaah Menteri menentang. Tidak depan saya. Dia lapor kepada Perdana Menteri pada ketika itu yang di luar negara. Jadi saya bangkit kembali kepada Jemaah Menteri kerana saya kata Yang Berhormat saudara tidak rasuah, tidak harus takut kalaupun terbukti. Kerana kalau tidak, orang mengumpulkan harta disimpan di luar, diam ketika macam Pandora Papers, dah ada pencen 2-3 tahun dia keluarkan. Itu sebabnya peruntukan ini bagi saya sangat penting, walaupun pada masa itu mendapat tekanan yang sangat kuat. Jadi saya setuju dengan Hang Tuah Jaya bahawa peruntukan ini sebenarnya ada dirangkul dalam akta Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah,
tetapi ia memerlukan satu kekuatan dan mulai dengan tekad politik juga. Sebab tu walaupun saya tengok ada juga kritikan keras kepada SPRM, saya masih berpendapat dia terikat dengan tekad politik. Kalau pimpinan politik itu tegas, saya percaya seluruh jentera itu akan mempunyai haluan yang jelas. Sekali ucap terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.